Lintas langsung seterusnya kita ke Sabah bersama Stanley Misun di sana. Teruskan, Stanley. Baik, terima kasih rakan setugas Nurlela. Salam sejahtera. Program Hari Mesra Rakyat merupakan wadah terbaik kepada pemimpin untuk mendekati serta mendengar permasalahan rakyat. Seterusnya mengambil tindakan bagi membela nasib rakyat yang memerlukan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liew yakin menerusi program sedemikian akan turut membantu kerajaan memberi penjelasan lanjut mengenai dasar-dasar yang dilaksanakan kerajaan ke arah pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Datuk Christina Liew berucap merasmikan program Komuniti Sejahtera Kemas Daerah Kota Kinabalu tahun 2019 di Kota Kinabalu. Katanya program ini seiring dengan konteks Malaysia Baharu yang bukan sahaja bertujuan menyantuni rakyat, malah memberi peluang kepada agensi terlibat untuk menyampaikan perkhidmatan kepada masyarakat setempat. Program anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas ini dimeriahkan dengan aktiviti mewarna, salinan kesihatan, senam robek serta pameran daripada pelbagai agensi awam dan swasta serta badan bukan kerajaan. Sabah bakal mewujudkan Akademi Al-Qurannya tahun ini. Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Datuk Haji Aidi Mokhtar berkata, pewujudan akademi tersebut amat penting dalam usaha melahirkan lebih ramai generasi muda yang celik Al-Quran. Datuk Aidi berkata perancangan untuk mewujudkan akademi berkenaan juga telah dibincangkan dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Bukan saja kita tumbuhkan kepada tilawah peringkat negeri, bahkan mungkin tilawah Al-Quran di peringkat sekolah-sekolah, kerana kita harus bimbing anak-anak muda kita untuk mempelajari dan meningkatkan mutu bacaan Al-Quran. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas seminar penerapan nilai-nilai murni, tilawah Al-Quran, Festival Nasyid, pidato, hafazan tahap 1 dan 2 dan bercerita Jabatan Kesihatan Negeri Sabah peringkat zon Pantai Barat Selatan dipapar. Datuk Aidi optimis dengan pewujudan akademi berkenaan, ia dapat memberi bimbingan berterusan kepada qari dan qariah sekaligus meningkatkan pencapaian Sabah dalam majlis tilawah Al-Quran di peringkat lebih tinggi. Mengenai program ini, beliau menyokong setiap usaha yang membentuk generasi cilik Al-Quran menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan atau NGO dan orang perseorangan. Majlis ini turut mendapat kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri, Hospital Daerah Papar, Persatuan Kebajikan Islam Perubatan Sabah Perkips dan Perkips Cawangan Papar. Pulau Libaran Sandakan diisytiharkan sebagai pulau angkat pertama pihak Markas Wilayah Laut 2 Mawila 2. Pengisytiharan itu dibuat sebagai usaha mendekati masyarakat khususnya di kawasan perairan Sandakan. Timbalan Panglima Mawila 2 Kapten Azman Yusof berkata pendekatan menjadikan Pulau Libaran sebagai pulau angkat juga berikutan pulau berkenaan menjadikan kawasan perlindungan anggota Mawila 2 ketika melakukan penguatkuasaan, terutama ketika cuaca buruk. Keseluruhan kawasan inilah kita punya, negara kita punya. Dan kita beroperasi di kawasan ini. Jadi kita kalau boleh, kita mahukan kepada ke semua tempat ini kita mahu bersahabat. Itu adalah polisi kita bahawa kita mahu mengeratkan perhubungan antara TLDM dengan pihak penduduk di pulau-pulau di sini. Beliau ditemui media dalam majlis perasmian program Jiwa Murni Mawila 2 di Sekolah Kebangsaan SK Pulau Libaran, Sandakan. Beliau juga yakin menerusi pendekatan sedemikian bukan saja dapat mengeratkan hubungan dengan masyarakat setempat, malah memudahkan mereka membantu jawatankuasa kampung dalam menambah baik fasiliti di kampung berkenaan. Antaranya melalui program gotong royong membersihkan kampung, membuat tanda arah kampung serta membaiki keadaan padang sekolah. Sementara itu, Ketua Kampung Pulau Libaran Ramli Kahar menyambut baik usaha Mawila 2 mengisytiharkan Pulau Libaran sebagai pulau angkat selain berharap usaha seumpama diteruskan. Saya harap akan datang, tahun depan akan datang ni, kalau boleh di Pulau Libaran lagi sekali. Atau berterusan. Itu saja. Pulau Libaran didiami kira-kira 400 penduduk yang majoritinya nelayan dengan jumlah 72 buah rumah. Baik, seorang lelaki meninggal dunia ketika menyertai kejohanan larian pecut Kokol Kion Som awal pagi tadi. Mangsa Johnny Tian Sin Kiong, 45 tahun, didapati tiba-tiba terjatuh dan tidak sedarkan diri dalam kejadian kira-kira pukul 6.30 pagi.
Mangsa yang kemudiannya dihantar ke klinik kesihatan Manggatal oleh kru RTM yang sedang membuat liputan kejohanan itu bagaimanapun disahkan meninggal dunia. Ketika dihubungi pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman mengesahkan menerima laporan polis yang dibuat isteri mangsa pagi tadi. Laporan polis dibuat di Balai Polis Manggatal Kota Kinabalu. Menurutnya, tiada unsur jenayah dalam kejadian tersebut dan dipercayai mangsa kemungkinan besar mengalami serangan jantung. Bedah siasat akan dijalankan petang ini. Berdasarkan maklumat daripada isteri mangsa, suaminya merupakan seorang yang aktif bersukan dan sering menyertai kejohanan seumpama itu. Mangsa juga dikatakan tidak mempunyai sebarang rekod masalah kesihatan. Baik musim cuti atau hujung minggu sememangnya amat dinanti-nantikan oleh seisi keluarga bagi melakukan aktiviti riadah dan meluangkan masa bersama. Kebiasaannya kawasan pantai adalah lokasi yang menjadi pilihan. Pantai Tanjung Aru antara tumpuan orang awam di Bandaraya Kota Kinabalu berkunjung bersama keluarga. Namun, keselamatan harus diutamakan khususnya berkenaan kes sengatan obor-obor di persisir pantai tersebut. Ketika tinjauan RTM, pengunjung yang ditemui rata-rata maklum dengan amaran tentang kehadiran obor-obor dan sentiasa berhati-hati dengan ancaman tersebut. Ya, kita sudah dimaklumkanlah tentang obor-obor yang ada sekarang ini di pesisiran pantai ini kan. Tapi obor-obor itu mungkin tidak menghalang lah aktiviti senam ataupun apa. Cuma masyarakat kena hati-hati lah, kena pantau anak-anak. Saya pun sebagai bapa, selepas nampak musim obor-obor, saya pun tegur mereka lah, jangan masuk ke dalam air. Kalaupun mau ikut kami, kamu ikut dari jarak lah, jauh sedikit kami. Kalau dikira memang banyak obor-obor di tepi pantai ini, tapi ini kalau kita nak mandi, anak-anak mandi dengan pantauan ibu bapa, saya rasa tidak masalah. Kecuali kalau tiada pantauan daripada ibu bapa tu, itu yang ada masalah, yang sekiranya datang bersendirian. Sementara itu, kru RTM mendapati papan tanda larangan mandi di kawasan persisir pantai telah pun diletakkan oleh pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK bagi tujuan pemakluman kepada para pengunjung. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan Norlela.